Hamka menyebut seorang pemuda naik haji ke Mekah lalu pulang dan berjumpa pula dengan penulis tafsir ini. Siapa penulis tafsir ini? Hamka lah. Okay, Hamka menulis tafsir ini dalam penjara tau. Soekarno penjarakan dia dan dia menulis tafsir ini dalam penjara. Dengan sedikit sikap sombong dia berkata, sekarang saya sudah tahu di Mekah pun ada perempuan lacur. Lalu penulis tafsir ini menjawab. Siapa jawab? Hamka jawab. Satu keganjilan. Saudara naik haji ke Mekah, di sana saudara bertemu dengan perempuan lacur. Saya sudah ke negeri Belanda, ke Amerika, ke Australia dan ke Paris, namun saya tak bertemu perempuan lacur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma thabbitna 'indal mauti bila ilaha illallah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala limpahkan demikian banyak nikmat yang tak terhitung banyaknya. Dan hari ini kita melangkah dengan gagah, dan dua nikmat yang sering kali dilupakan apa yang Nabi SAW sebut adalah waktu yang lapang, yakni waktu yang tak stres, yang tak terkejar-kejar, dan juga kesihatan yang baik. Jadi dua nikmat ini adalah modal untuk semua orang mengejar amal saleh, insya-Allah. Jadi dalam episod yang lalu kita bercerita tentang kisah Nabi SAW menuju ke usia 20-an, dan kita sentuh tentang perjalanan Nabi bersama Abu Talib ke Syam. Kita bincangkan tentang kisah tersebut, dan di hujung-hujung tu sekilas lalu kita sentuh soal Nabi SAW ketika muda dengan godaan untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik dalam masyarakat pada ketika itu, pada usia yang kebanyakan orang tertarik untuk melakukan perkara-perkara yang negatif ataupun cenderung untuk bersifat kurangnya sifat malu dan sebagainya. Jadi hari ini, waktu tu kerana tinggal masa kurang 10 minit, sepintas lalu saya cerita, hari ini kita akan lihat sedikit lebih dalam dan sentuh beberapa soal tentang impak sosial yang ada. Sebelum itu, kelas yang lalu ada beberapa soalan ketika kita bercerita tentang Nabi Muhammad SAW menziarahi makam ibunya ketika Nabi sudah usia 61 tahun dan menangis, dan ada soalan tentang apakah nasib ayah dan ibu Nabi Muhammad SAW. Demikian juga apa nasib orang-orang yang tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW mendengar dakwah. Jadi saya kira itu satu bab yang penting untuk disebutkan. Jadi secara ringkas kita sebutkan ada beberapa pendapat dan para ulama menegaskan satu hal yang penting. Yang pertama kita sebutkan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17, dalam ayat nombor 15, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang memperoleh hidayah, petunjuk menurut panduan Al-Quran, maka sesungguhnya faedah petunjuk yang didapatinya itu hanya terpulang kepada dirinya sendiri, dan sesiapa yang sesat maka sesungguhnya kesan buruk kesesatannya hanya ditanggung oleh dirinya sendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut, dan tidaklah seseorang itu boleh memikul ataupun memikul dosa perbuatan orang lain, sesiapa pun ia, bahkan dosa usahanya sahaja. Maksudnya kita tidak akan mewarisi dosa atau beban kesalahan orang lain. Dan di hujung tu ayat ni Allah Subhanahu wa taala sebut, dan tidaklah kami mengazab sesiapa pun sebelum kami mengutuskan seorang rasul untuk menerangkan yang benar dan yang salah. So Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Quran, ini bukan hanya satu, ada beberapa lagi kita akan sebut.
Allah tidak akan mengazab sesiapa yang tidak sampai kepadanya risalah, ajakan, ajaran, petunjuk daripada seorang rasul. Dan demikian juga dalam buku sirah, sebahagian ulama dia rasa tidak selesa untuk berbincang tentang nasib ibu dan ayah Nabi SAW kerana itu satu subjek ataupun topik yang boleh menimbulkan kesedihan kepada Nabi SAW sendiri. Bahkan sebahagian ulama seperti dalam buku Membaca Sirah Nabi SAW oleh Profesor Quraish Shihab, beliau memetik ayat surah Ad-Duha, surah nombor 93 ayat nombor 5, ketika Allah memujuk Nabi SAW. Nanti kita akan masuk dalam episod-episod akan datang, ketika Nabi terputus wahyu, Allah memujuk Nabi dengan menyebut wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan kau kepadamu kejayaan dan kebahagiaan dan di dunia dan di akhirat sehingga engkau redha dan berpuas hati. Maksudnya dia Syekh ni sebut tentulah perkara yang meredhakan Nabi SAW itu adalah tentang nasib ibu dan ayahnya juga. Okay? Jadi beliau cuba membawa perspektif yang positif. Dan satu lagi ayat sebelum kita simpulkan bab ini adalah dalam surah Fussilat ayat nombor 46, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Allah Subhanahu Wa Taala, tidaklah Tuhanmu itu zalim terhadap hamba. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan melakukan apa pun terhadap seorang hamba yang bersifat zalim. Dan satu hadis yang menarik, kalau mungkin saudari-saudari perempuan pernah dengar hadis ni, dalam hadis ni menarik para ulama berbincang tentang soal kufur atau tidak pun kufur. Dan hadis ni menarik daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana rajulun yusrifu ala nafsihi. Dulu ada satu lelaki yang telah melampaui batas terhadap dirinya, dan sehingga dia sudah kecewa dengan diri dia, dia putus asa dengan diri dia, dengan dosa, dengan maksiat yang dia buat, dia dah give up dengan diri dia. Kemudian dia kata apa? Dia pesan kepada anak-anak dia ketika dia nak mati, nanti kalau aku dah mati, bakarlah aku dan hancurkan aku menjadi debu, kemudian buang. Basically lemparkan, biar angin bawa pergi ke mana-mana lah. Dan disebut, demi Allah, jika Tuhanku dapat menangkapku, nescaya dia akan mengazabku dengan azab yang dia tidak pernah azab sesiapa pun. Itu impression dia terhadap diri sendiri. Lalu hadis ni menarik, sambungannya Allah menghimpunkan dia. Of course, kita terpecah, teruntung, bakar macam mana pun, Allah boleh kembalikan. Dan lepas Allah himpunkan dia, Allah beri arahan, himpunkan dia, maka bumi pun menghimpunkan dia dan dia dibangkitkan. Lalu Allah tanya kepada lelaki ni, ini hadis riwayat Imam Bukhari, hadis sahih yang kuat. Apa yang menyebabkan engkau lakukan itu? Allah tanya pada lelaki ni, kenapa engkau buat macam tu? Lalu lelaki ni menjawab, wahai Tuhanku, ya Rabbi, khasyatuka. Aku buat tu semata-mata aku takut kepada engkau. Apa Allah Subhanahu Wa Taala jawab? Faghafaralah. Allah ampunkan dia. Allah ampunkan dia. Sepanjang ni perbahasan para ulama cerita tentang kenapa walaupun seolah-olah ada tanda dia buat satu hal yang dia mungkin sangka Tuhan tak boleh kumpulkan dia, macam dia kufur dengan keupayaan dan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala boleh himpunkan dia, tapi pada core tu adalah sebab dia takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia. Jadi demikian, ada lagi banyak perbahasan yang panjang lebar, tapi ada satu keyword yang kita pegang, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Al-Adl, Allah tidak akan zalimi siapa-siapa. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih. Dan dalam ayat-ayat Quran berulang-ulang kali Allah memberikan indikasi bahawa Allah bukanlah Tuhan yang nak azab sangat hamba ni. Sampai ada tempat lain dalam Quran Allah kata, ma yaf'alullahu bi'azabikum. Allah dapat apa daripada azab kamu? Sebab kadang-kadang kita mungkin daripada pengalaman kita belajar, kita punya impression tu sentiasa diceritakannya soal azab. Betul, ada part tu ada dalam Quran, tapi itu bukan entirely. Dan ada lagi banyak hadis-hadis yang sehingga Nabi sebut kalau orang kafir
tahu betapa rahmatnya Tuhan, dia pun akan ada sangkaan yang dia boleh diampunkan. Nak bagi tahu luasnya rahmat Allah SWT. Jadi dalam soal ini, kita serahkan kepada keadilan dan kasih sayang Allah SWT, dan bahkan ada para ulama yang menyebut ini soal perkara yang tak membawa manfaat kepada kita. Untuk kita bincang dan panjang-panjang kita bahas, sebab semua orang kena fikir diri dia. Yang kenapa nak sibuk sangat fikir tentang orang lain. Dan adalah satu chapter Ahlul Fatrah, orang yang tak pernah mendapat wahyu, apa nasib mereka. Mereka akan diberikan ujian di akhirat nanti untuk memilih antara benar dan salah, dan panjanglah perbahasan tu. Tapi kita tinggalkan dalam konsep bahawa kita akan jumpa banyak lagi watak-watak ni. Ada sebahagian watak yang Nabi akan bagi tahu, walaupun dia buat baik, tapi dia tidak pernah memohon ampun walau sekali kepada Allah, dan mesej telah sampai kepada dia, maka dia akan diazab. Sebagai contoh. So, itu perbahasan yang sangat rencam dalam perbahasan, tapi suka untuk saya sebutkan supaya kita boleh tenangkan hati dan teruskan perjalanan membaca sirah Nabi SAW. Kita concern, kita fokus pada perkara yang directly impact kepada kita dan bagaimana masyarakat surrounding kita. Kita tak perlu bahaskan perkara-perkara yang telah berlalu. Satu lagi perkara sebelum terlupa, dalam episod yang ke-6, waktu kita bercerita tentang penamaan Nabi SAW, kita ada cerita tentang Nabi suruh bagi nama pada hari ke-7. Kemudian hari pertama ada, hari ke-3 pun ada Nabi SAW berikan nama, hari ke-7 pun ada Nabi SAW berikan nama. Dan waktu sebut tu saya ada bawa satu contoh kawan aktivis yang cerita tentang bayi yang mati sebelum umur berapa tahun? 2 tahun. Bayi-bayi yang mati sebelum umur 2 tahun ni dipanggil infant mortality, kematian bayi lah. Dan waktu tu saya sebut pada tahun 1957 ataupun tahun 1950-an, statistiknya adalah 50% infant mortality rate. Pembetulan bukan 50%, 15%. Okay, dalam recording dah disunting, tapi kat sini saya sebut supaya dibetulkan kalau ada yang masih belum sempat melihat ataupun menyemak data tersebut. Sebab saya sebut dalam tu suruh semak data. So dalam tu kalau kita cek pada tahun 1950-an, 1000 bayi yang dilahirkan, 150 direkodkan meninggal. Dan progres itu setelah 60 tahun ni sudah sangat cemerlang. Kadar sekarang sangat rendah. Sangat minimum. Okay? Baik. So itu perkara yang suka untuk saya sebutkan supaya kita betulkan apa yang tersilap. Jadi pada episod yang lalu kita cerita tentang Nabi SAW pada usia belasan tahun, 15, 16, Nabi sudah mula mengembala, dan kita akan masuk part mengembala tu secara spesifik. Sangat menarik kerana itu satu chapter yang penting. Tapi sebelum tu kita ada sebut secara sepintas lalu kerana minggu lepas tu kita nak sebutkan tentang Nabi diuji dengan keinginan nak dengar nyanyian, tarian. Lepas tu Nabi diajak kawan-kawan main untuk buka pakaian. Dan culture pada waktu itu, masyarakat pada waktu itu melihat ia salah satu perkara yang normal. Nanti kita akan baca dalam sirah, akan ada orang, sekelompok manusia yang memang tawaf dalam keadaan tidak berpakaian di Kaabah tu. Jadi nudity ataupun kita panggil bahasa Melayu ketelanjangan ke apa tak tahu, tak berpakaian ini adalah satu norma yang Nabi SAW lihat kanak-kanak bermain tidak berpakaian. Bahkan waktu tolong pakcik-pakciknya dan orang-orang senior di Mekah waktu buat construction work tu, mereka sendiri suruh buka kain. Dulu kalau nak faham macam mana orang pakai pakaian, macam orang pergi umrah atau haji pakai ihram kan, kain ihram. Macam itulah pakaian orang biasa. Dia ada satu kain, dia ada satu lagi kain atas. So budak-budak kebanyakannya akan pakai satu kain yang bawah je. So dia tak pakai kain atas tu. So bila dia orang main, dia orang buka kain bawah tu dan menggunakannya. Dan kita sebut, Nabi SAW sebut dalam satu hadis, Allah Subhanahu Wa Taala kagum dengan orang-orang muda, laisat lahu sabwah. Jadi kita bacakan hadis tu hari ini. Hadisnya daripada Imam Ahmad. Hadisnya Hasan. Sanadnya Hasan. Nabi SAW bersabda, ya'jabu rabbuka min syabin laisat lahu sabwah. Rabb kamu, Tuhan kamu kagum terhadap orang muda yang tidak ada padanya sabwah. Sabwah tu apa? Kecenderungan untuk menyimpang daripada kebenaran. Melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tidak baik. So,
orang muda yang ada karakteristik tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala kagum dengan mereka. Dan Nabi SAW daripada kecil sudah dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada melakukan hal-hal yang sabuah ni. Memang tidak ada rekod. Nanti kita akan sebutkan lagi, Nabi SAW tak pernah makan sabuah. Sad, bau, wa tamarbutah. Dan satu lagi hadis yang dikaitkan dengan keutamaan orang muda yang menjaga dirinya daripada perkara-perkara yang menyimpang ni adalah hadis yang popular, kita selalu baca, iaitu sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari tidak ada naungan melainkan naungannya. Bayangkanlah pada hari yang panas, matahari berada sejengkal di atas kepala, manusia berhimpun dalam jumlah yang tak terkira, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan berpeluh, tenggelam dalam peluh masing-masing. Ada 7 golongan yang akan duduk di VIP lounge. Duduk dalam business class lounge. Siapakah mereka? Ada 7 golongan. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Adalah orang muda yang tumbuh ataupun yang grow dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu beberapa hal yang kita sebutkan. Dan kalau kita ingat sebagai anak muda yang tinggal di Mekah pun, Nabi SAW sejak zaman itu sampai hari ini pun sentiasa akan ada perkara-perkara negatif di mana pun. Kan? Di Mekah ke, bahkan daripada zaman Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim nak laksanakan hukuman, bukan hukuman, perintah Allah Subhanahu Wa Taala, syaitan datang dan mengganggu. Dan sebab tu kita pun pergi haji dan melontar jamrah. Sebab tu tak tahulah, tersinggung saya melihat video-video yang disebarkan. Kononnya nak cerita di Mekah pun ada ni, di Madinah ni pun ada ni, ada pelacur, ada orang yang ajak ke bilik buat. Tak perlu kita war-warkan dan besar-besarkan hal yang, dan saya suka nak quote daripada Profesor Dr. Hamka yang disebutkan dalam tafsir surah An-Nur ayat yang ke-12. Sebab tak tahu kalau tuan-tuan puan-puan perasan, 2-3 hari ini viral lah video-video tersebut. Jadi Hamka menyebut seorang pemuda naik haji ke Mekah lalu pulang dan berjumpa pula dengan penulis tafsir ini. Siapa penulis tafsir ini? Hamka lah. Okay, Hamka menulis tafsir ini dalam penjara tau. Soekarno penjarakan dia dan dia menulis tafsir ini dalam penjara. Dengan sedikit sikap sombong dia berkata, "Sekarang saya sudah tahu, di Mekah pun ada perempuan lacur." Lalu penulis tafsir ini menjawab. Siapa jawab? Hamka jawab. "Satu keganjilan. Saudara naik haji ke Mekah, di sana saudara bertemu dengan perempuan lacur. Saya sudah ke negeri Belanda, ke Amerika, ke Australia dan ke Paris, namun saya tak bertemu perempuan lacur." Pandai orang-orang Nusantara berlapik tapi pedas dan tajam. So, kenapa saya sebutkan hal ini? Kerana tentunya bila kita sebut Nabi SAW melalui ujian waktu muda ini, tentu bila kita cerita tentang apakah konteks sosial masyarakat kita hari ini, kita kena lihat bagaimana anak-anak kita terdedah kepada apa. Dan kita gabungkan nyanyian dan tarian wanita dan juga Dr. Adil Salahi, dia ada buku sirah juga, Man and Prophet. Man and Prophet. Dalam buku tu bila saya baca tu kata, hari tu sebut tu sepintas lalu tak sentuh soal ni. Dia kata bagaimana Nabi SAW juga terdedah kepada masyarakat yang ada nudity, yang tidak ada sifat malu ni. Alhamdulillah dalam konteks Malaysia secara fizikal itu bukan satu realiti. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara yang berbeza sikit budayanya, kalau pergi bahkan bukan ke pantai sahaja, bahkan di tempat-tempat awam tu sudah ada gerakan-gerakan yang memang tidak berpakaian dan mempromot nilai-nilai tidak berpakaian inilah, tidak ada sifat malu ini. Dan anak-anak kecil di dalam environment tersebut membesar melihat perkara ini. Dan kalau kita nak connect sikit dengan environment kita, kalau kita pergi mana-mana pusat membeli belah, kita tidak akan dapat elak daripada berjalan dengan anak-anak kita dan adanya poster-poster gergasi yang hampir tidak berpakaian. Dan anak-anak kita tanya, "Ush, kenapa dia pakai macam tu?" Kita nak pergi kedai, sebelah kedai tu ada kedai yang jual pakaian-pakaian yang
diletakkan gambar-gambar yang sama sekali tidak sesuai dengan norma masyarakat timur, apatah lagi masyarakat Muslim. Jadi ini satu perkara yang anak-anak hari ini terdedah, dan saya pagi ni sementara saya duk prepare nak lihat apakah data-data yang ada, saya terkejut sebab saya semak tentang, kalaupun tidak ada dalam realiti fizikal kita melihat, tapi kita tahu realiti skrin, dan salah satu perkara yang bersifat nudity ni adalah pornografi, dan saya pun semaklah beberapa data yang ada. Jadi saya pun terkejut dengan apa yang saya jumpa. Antara lain, Malaysia adalah antara negara yang paling tinggi. Boleh Google dan sedaya akan jumpa. Antara yang paling tinggi akses kepada laman-laman pornografi. Dan ini baru 1 minggu. Ini laporan berita yang keluar. Boleh search Malaysia Cyber Consumer Association. Mereka mengeluarkan satu kenyataan. Presiden dia Siraj Jalil, dia keluarkan pada 20 Oktober. Hari ni berapa Oktober? 30, 10 hari lepas lah. Ni, dia kata, the cyber consumer activist has urged the government to introduce more digital literacy modules in school, even starting from preschool, to counter the rise in child pornography cases di Malaysia. Nak tahu berapa banyak? Dia kata, the statistics department said sexual crime against children has increased by 26.5% from 1,239 in 2022 to 1,567 last year. Dan dia kata child porn cases maksudnya image-image dan video-video pornografi kanak-kanak. Maksudnya budak tu bawah umur berapa? 18 tahun. Telah meningkat, followed by grooming, 100% meningkat dalam tempoh ini. Dan dia ada sebutlah beberapa hal lagi tentang bagaimana akses hari ini begitu terlalu banyak. Dan saya pun hubungilah pihak yang saya kenal, yang saya engage, mereka memang fokus kerja mereka membuat kursus-kursus, latihan, kempen against pornografi, against zina ni, dan saya nak cross check. Dia bukan hanya memberikan pengesahan bahawa data-data itu wujud, dia juga bagi data-data lain, tinjauan cyber safe parenting ke arah kesejahteraan cyber tahun 2022, 94% daripada kanak-kanak di Malaysia terdedah kepada pornografi dalam talian. Dan saya pun tanya mereka, buat banyak aktiviti pergi ke sekolah. Dia kata, sekarang ni kalau kami pergi sekolah, rata-rata sekolah yang kami pergi, ramai sudah yang terjebak. Lebih menakutkan, sudah ada tendensi yang makin banyak seks sama jenis yang sedang bertambah. Dan banyaklah mesej dia. Dan tahun ini kami dapat klien dari Mahat Tafiz yang terjebak dengan porn sin sekolah rendah. Bukan sekolah rendah biasa, tapi Mahat juga. Dan maksudnya nak sebut apa? Semua orang terdedah kepada bahaya ini. So kita tak boleh play down atau nak cari cheat code. Oh, hantar pergi sini, mungkin tak. Semua orang terdedah dan semua orang kena tingkatkan kesedaran macam mana nak protect. Dalam kes Nabi SAW, Nabi dilindungi oleh Allah SWT. Dalam keadaan Nabi tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Dan tentunya kita juga berdoa dan berusaha. Nabi SAW mengajar kita bukan hanya berdoa tetapi berusaha. Dan membaca data-data ini, dan kalau kita lihat hari ini, contohnya Nabi pergi nak dengar nyanyian kan, Nabi nak pergi tengok tarian. Hari ini music adalah antara top things lah, almost semua orang dengar. Dan kalau kita perhatikan lirik-lirik, semakin hari semakin bersifat audio pornografi. Perkataan yang digunakan, image yang diceritakan dalam lagu-lagu tu. Dan tak perlu pergi jauh, lepas tu kalau kita tengok music video kan, lagu tu dia ada video klip. Kalau tengok video klip tu, bagaimana keadaannya? Jangan tengoklah, sangat dahsyat. Dan seterusnya dalam filem-filem, dalam drama-drama yang dikonsum, yang dilihat dan ditonton setiap hari, perlahan-lahan kita sedang ditumpulkan rasa sensitif dengan perkara-perkara yang bersifat tak malu ni. Dan kita dah mula accept. Bahkan kalau kita tengok drama-drama yang dihasilkan di negara kita pun, filem-filem yang keluar di negara kita pun sekarang,
muzik video yang dikeluarkan oleh negara kita pun sekarang membimbangkan. Membimbangkan. Dan saya nak mengajak, kalau saudara-saudari ada masa boleh tengok satu TED Talk di YouTube, tajuk dia Let's Talk Porn. Disampaikan oleh Maria Ahlin di Sweden. Ada 9.6 juta tontonan di YouTube, dan dalam tu dia cerita bagaimana generasi, sebab yang ni saya tak jumpa data kita di Malaysia, apakah kesan pornografi kepada perkahwinan dan bagaimana hubungan lelaki dan perempuan di Malaysia sekarang. Tapi data yang dia tunjukkan tu adalah bagaimana pada peringkat pertama, cara lelaki melihat perempuan dan perempuan melihat lelaki tu dah bukan macam manusia lah. It's lesser than human. So itu semua kalau berlaku sejak kecil, sebab data-data di Malaysia ni pun bermula pada usia 5-6 tahun dah mula terdedah. Dan kita tak rasa janggal sangat pun. Kartun-kartun hari ni pun ada elemen-elemen tu. So kita nak bagi anak kita tengok kartun tanpa kita berfikir panjang pun, kita aku pun kena tengok kartun dengan dia sekali. Sebab banyak elemen-elemen ni disuntik, dimasuk supaya dari kecil tu dibiasakan. Dan ini semua kemudian membawa kepada keruntuhan keluarga lah. Dan saya malulah nak cerita banyak lagi benda yang berkaitan hal ini. Dan saudara-saudari boleh search dan boleh lihat. Dan tentunya ini antara cabaran yang kita semua hadapi dalam konteks satu masyarakat yang semakin hypersexual. Tahu hypersexual? Semua perkara yang kita sentuh ada elemen tu. Majalah, even sukan, kan? Berapa banyak sukan-sukan yang sebenarnya tak sesuai lah untuk tontonan umum. Sama ada yang masuk dalam air ke, sama ada yang berterbangan di atas udara ke. Ada elemen-elemen yang kita rasa, aduh, macam mana boleh jadi tontonan umum dan normal dan kita just fine with it. Itu satu perkara yang kita perlu tingkatkan rasa sensitif dan alertness terhadap hal-hal seperti ini. Tapi saya juga percaya bahawa kita semua ada keupayaan, sebab kita tidak lemah berbanding syaitan. Syaitan sebenarnya tak ada power over kita. Kita belajar dalam kisah Nabi Adam hari itu, kan. Kita sebenarnya ada keupayaan untuk mengalahkan agenda-agenda syaitan ni. And kalau ingat lagi apa agenda pertama syaitan dekat syurga sewaktu nak gelincirkan Adam dan Hawa alaihimussalam, tanggalkan pakaian mereka, hilangkan sifat malu mereka bahkan di dalam syurga tu. Dan kemudian itulah agenda syaitan yang paling besar-besaran dilakukan. Hari ini kita nampak tanpa perlu pandang jauh. Okay. Ini beberapa hal yang perlu kita sentuh, dan tentunya hari ini budaya anak-anak muda kita menonton pelbagai konten lah, sama ada K-pop ke, English ataupun Western music videos ke, semua tu semakin terjemah juga kepada cara mereka berpakaian dan cara mereka mengekspresikan diri. Kita ada tanggungjawab lah bersama untuk usaha. So Nabi SAW daripada usia kecil dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada terdedah dan terpengaruh dengan budaya-budaya yang tidak baik ni. Jadi itu beberapa hal saya menyarankan untuk menyemak data-data tersebut, sebab problem kita adalah kalau kita tak tahu problem tu ada. So tu saya sebut, walaupun kalau perasan daripada episod first sampai hari ni ada je benda kita kritik tentang masyarakat tak puas hati, kan. Ada benda tak betul, kita kena fix. Sebab memang kalau kita belajar sirah Nabi adalah disrupting status quo. Kalau Nabi datang ajak tak apa, yang ekonomi, yang politik ni kamu terus je, yang penting kamu solat, tak payah buat benda lain, tak ada siapa akan lawan. Tapi sirah tu datang dan reform semua aspek kehidupan. Sebab tu orang lawan. Dan alang-alang teringat, dan saya juga kecewa lah, sebab sebahagian ceramah-ceramah agama pun sudah semakin lucah. Khusus kahwin sebahagian besarnya, saya tak kata semua, sebahagian besarnya penuh dengan jenaka-jenaka lucah. Dan kita menjadikan itu sebagai konten menyiapkan orang untuk masuk ke alam perkahwinan. What do you expect? So we have to press the red button, dan kita kena bagi tahulah dekat mereka-mereka ni. Saya bahkan pengalaman saya balik daripada belajar, dan saya sebenarnya tak ada plan nak jadi ustaz ceramah semua ni. Benda yang first trigger saya adalah beberapa ceramah terawal yang saya hadir di negara kita ni sejak pulang daripada belajar tu, sama di tempat kerja atau di tempat perumahan tu. Saya trigger dengan lawak-lawak yang jenakanya bersifat lucah tu. Saya cakap kenapa macam ada pattern macam ni, dan sebahagiannya disadur dengan kononnya kita belajar agama tak boleh malu. Tak adanya. Dalam Quran, dalam hadis, Nabi tak pernah guna explicit language. Sentiasa ada perumpamaan ataupun bercakap berlapik sopan. Nabi tak pernah ajar
kononnya jangan malu belajar agama, lepas tu dia suruh nak buat lawak lusyah, tak ada. Itu tidak diajar dalam agama kita. Jadi itu bahagian yang pertama tentang bagaimana Nabi SAW dibesarkan dalam environment begitu, tapi Nabi dilindungi dan kita semua ada peranan. Tentunya jangan hanya soal bicaranya nak lindungi anak-anak, tapi lindungi diri sendiri dululah. Sebab mereka lihat apa yang kita lihat, mereka dengar apa yang kita dengar. Dan itu perkara yang mesti diambil berat. So yang kedua, Nabi SAW pada usia 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun ni, sebenarnya ada riwayat yang sebut bermula sejak pindah ke rumah Abu Talib pada usia 8 tahun tu, Nabi sudah aktif menjadi penggembala kambing. Okay, penggembala kambing ni Nabi sebut beberapa hadis yang menarik. Yang pertama Nabi sebut, ma ba'athallahu nabiyyan illa ra'al ghanam. Allah Subhanahu wa taala tidak mengutuskan nabi melainkan dia itu penggembala kambing. Faqala ashabuhu wa anta, wahai Rasulullah, engkau pun penggembala kambing? Nabi pun sebut, na'am kuntu ar'aha ala qararit li ahli Makkah. Ya, aku juga penggembala kambing yang dulu menjadi penggembala untuk beberapa sen dibayar oleh orang Mekah. Okay? So Nabi SAW mula menjadi penggembala, dan ada hadis yang Nabi SAW sebut, bu'itha Musa wa huwa ra'il ghanam. Nabi Musa diutuskan, dia dulu penggembala kambing. Wa bu'itha Daud wa huwa ra'il. Nabi Daud diutuskan, dia juga penggembala kambing, dan Nabi sebut, ana ar'a ghanaman li ahli bi Ajyad. Dan aku juga penggembala kambing, dulu aku menggembala kambing di Ajyad. Tahu Ajyad? Pernah pergi hotel Ajyad? Kalau pergi umrah ada kawasan Ajyad kan? Itu kawasan Nabi SAW mengembala kambing. Okay? Dalam buku-buku sirah dibincangkan tentang kenapa mengembala kambing ni menjadi modul latihan kepimpinan untuk semua Nabi ni. Jadi banyak tulisan para ulama, contohnya Syekh Ali As-Salabi dan banyak lagi buku-buku sirah lain yang meletakkan beberapa poin, dan kita akan sebutkan beberapa poin ni. Dan kalau kita lihat bagaimana kita boleh cari ruang-ruang untuk melatih karakter ni, sebab karakter ni sebenarnya menjadikan karakter seorang manusia yang baik juga. Bukan hanya pemimpin yang baik, tapi as a human being dia ada good character. Yang pertama, walaupun ini dalam poin-poin dalam buku-buku tu diletak di hujung, saya letak yang first dulu supaya lepas ni kita bincang yang lain, iaitu Nabi dilatih sejak kecil untuk mencari duit dengan kerja keras sendiri. Tidak bergantung kepada tongkat. Tidak bergantung kepada sumbangan ini, bantuan ini. Tidak ada mentaliti bergantung kepada bantuan orang lain. Bekerja. Sebab waktu ni Abu Talib hidupnya susah, miskin. So Nabi SAW nak tolong Abu Talib untuk sara hidup, dan dia sendiri bekerja dengan keringatnya sendiri. Itu salah satu perkara. Dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang sahih, Nabi SAW kata dalam Sahih Bukhari, ma akala ahadun ta'aman qad khairan min an yakula min amali yadihi. Tidak ada seseorang itu makan dengan makan suatu makanan yang paling baik melainkan yang terhasil daripada usaha tangannya sendiri. Dan Nabi sebut, wa inna nabiyallahi Daud, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud kana yakulu min amali yadihi. Dia makan daripada kerja keras tangannya sendiri. So ini kenapa kita sebutkan, kerana kita perlu suburkan balik, nurture balik, tingkatkan balik sifat nak bekerja secara mandiri ni, nak dapatkan nafkah, nak gerak. Sebab rezeki ni adalah soal bergerak. Kalaupun hari ni ada orang duduk kat rumah katakan still kena gerak. Sebab ada orang kata kalau kita nak jadi Islam yang soleh, yang taat, kita tak boleh kejar rezeki ni, kita kena duduk di rumah, sembahyang, duduk di masjid, beribadah. Rezeki kan Tuhan bagi. So ada krisis yang hari ini ramai orang yang tidak menyara keluarganya dengan kefahaman-kefahaman yang, sebab tu saya letak yang ni first dulu. Nabi dari kecil lagi bekerja. Daripada kecil lagi bekerja, dan itu satu perkara yang penting. Bahkan Nabi SAW sebut dalam satu lagi hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW kata, la an yahtatib ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairum min an yas'ala ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ahu. Nabi SAW kata, tidak ada syak sama sekali, lebih baik orang yang pergi potong kayu api dan memikul di belakangnya berbanding orang yang meminta-minta. Sama ada diterima ataupun dia tidak terima,
Yang lebih baik tu yang kerja dan cari nafkah, cari mata pencarian dengan usaha kerasnya sendiri. Itu yang pertama. Nabi belajar dari kecil untuk earn his living. Dan satu perkara yang menarik juga adalah dalam konteks especially orang-orang muda hari ini, sangat digalakkan supaya mereka mula mencari pendapatan sendiri sejak usia mereka muda. Bagi exposure, bagi cari. Kan? Kalau kita sebutkan sebelum-sebelum ni tentang buat kerja rumah, itu melatih karakter supaya jadi lebih baik di masa depan, termasuk juga mencari keuangan. Dan banyak culture, termasuk culture Arab antara lain, tentunya sekarang berbeza lah, dengan limpahan kekayaan tu berbeza, tapi culture Arab adalah mereka akan hantar anak mereka secepat mungkin untuk pergi dan mencari pendapatan. Yang kedua, Nabi SAW belajar dengan mengembala kambing dua kualiti yang sangat penting, iaitu sabar dalam membimbing. Sabar dalam membimbing. Sebagian juga menyebut dalam membimbing kambing ni, Nabi ada visi yang jauh. Nabi fikir jauh ke depan sebab kambing-kambing ni dia tak nampak jauh ke depan. Dia adalah binatang yang sangat lemah. Dia hanya akan nampak depan dia ni je. Dia tak tengok depan. Kalau serigala tengah tunggu pun, dia standby dan masuk je dalam mulut tu. Kalau depan tu ada gaung pun, dia tidak akan nampak. So, Nabi bersabar satu sebab karakter kambing ni berbeza-beza. Ada karakter yang laju, ada yang perlahan, ada yang banyak bunyi, ada yang cepat merajuk, ada yang bunting, macam-macam. Nabi kena handle semua itu, pelbagai ragam. Dan Nabi juga kena bersabar dengan kerja pengembala kambing ni, bukan duduk dalam bilik CCTV tengok kambing pergi mana. Dia kena bersama-sama dengan kambing tu di tengah panas terik, cuaca yang ekstrim. Kalau ribut, ributlah, duduk sekali dengan kambing tu. Dan kalau waktu sejuk, sejuk yang mencengkam tulang. Dan itu mengajar Nabi ketahanan, sabar, dan tujuan dia untuk membimbing. Sebab Nabi SAW diutuskan untuk membimbing manusia ni. Misalnya An-Nawawi dan banyak para ulama yang komen tentang hadis-hadis ni, mereka sebut Nabi dilatih dari kecil untuk ada sense of responsibility untuk membimbing dengan sabar. Sebab tu ada satu hadis yang menarik yang saya selalu cuba ingatkan diri saya lah bila saya rasa macam dah malas aku nak dakwah-dakwah ni. Saya kena kecam je. Contohnya Nabi sebut SAW dalam Adabul Mufrad Al-Bukhari, Al-mu'minu alladhi yukhalitun nas, seorang mukmin beriman yang bercampur dengan orang ramai, wa yasbiru ala adahum, dan dia bersabar dengan kesakitan. Bila bercampur, bila masuk dalam masyarakat ni sakit kan. Kita buat baik, orang balangan jahat, contoh orang kita sebut benda, orang twist, orang cakap kita macam-macam benda yang kita tak maksudkan. Khairum minal ladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Dan Nabi sebut orang yang masuk dalam masyarakat dan menahan sakit itu lebih baik daripada orang yang tidak bercampur dalam masyarakat dan tidak menanggung atau bersabar dengan kesakitan. Jadi ini satu hadis yang sebenarnya memotivasikan kita lah untuk semua jalan para anbiya. Ada tak Nabi yang tidak disakiti atau tidak dilawan? Hampir tiada. Semuanya menempuh sakit. Contohnya kenapa Nabi Musa kisahnya paling banyak dalam Quran? Kerana Nabi Musa amat-amat disakiti oleh kaumnya, Bani Israel tu. Diulang-ulang. Sebab tu Nabi SAW pun kadang-kadang bila Nabi rasa lelah, Nabi rasa down, Nabi akan kata, oh Nabi Musa punya kaum lagi teruk daripada ni. It's okay. Keep going. So samalah tadi bila kita sebut data-data tu, kita tak sepatutnya rasa dah kita masuk gua ni. Kita dah kena masuk hutan ni, gigit akar kayu dah, tak boleh dah hidup dalam masyarakat. Bukan. Kita perlu counter dan kita kena sabar. Bayangkan kalau saya jumpa beberapa orang pakar dan tanya kenapa tak boleh ban je site-site ni daripada internet. Dan satu dia kata memang takkan boleh sebab terlalu banyak. Dan dia ada cara, kalau kita ban dia akan keluar balik kat sini. Dan siapa yang faham dunia internet dia tahulah there is no such thing dah lepas ni. Tak ada dah ban-ban yang dia boleh je. Yang kedua adalah memang ada kumpulan yang fight tak boleh ban. Ini adalah hak kebebasan. Kebebasan untuk express diri, kebebasan untuk mencari orang cari duit lah buat dengan benda tu dan sebagainya. So, kena sabar kan, kita rasa macam benda ni pun aku kena lawan dengan orang-orang yang terpelajar. So memang itulah tabiatnya. Nabi SAW juga belajar hal ini daripada mengembala kambing. Yang ketiga menarik adalah Nabi belajar SAW dan semua anbiya, dan kita juga perlu belajar
untuk kita panggil humility, rasa rendah diri, penuh kasih sayang terhadap kambing-kambing tu. Kerana itulah juga driver, motivasi para Nabi ni berdepan dengan kaum yang kejam, yang zalim ni. Mereka sentiasa memanggil mereka, ya qaumi, wahai kaum yang aku kasihi. Mereka sakiti, mereka maki, caci setiap hari, tapi kita balas balik dengan kerja keras yang memberikan manfaat kepada orang tu. Susah kan? Susah. Tapi kasih sayang itu Nabi SAW belajar daripada menguruskan kambing, dan sebahagiannya para ulama juga meletakkan nota, kambing ni bukan kita bayangkan, sebab kita tak pernah ada orang pernah jadi penggembala kambing sini. Tak ada. Yang pernah makan kambing insya-Allah ada ramai. Okey. Jadi dia bukan hanya soal duduk situ dan jerit-jerit tunjuk jalan. Dia kena uruskan kotoran kambing tu, buang air kecil, buang air besar. Kadang-kadang dia kena assist delivery. Dan kambing ni sensitif. Emotionally sensitif. Terherdik sikit dia merajuk. Dia boleh sakit dengan mudah. Dan kita biasa nampak orang gembala, kita rasa macam dipukul kan. Kalau orang gembala unta dipukul apa semua, kambing tak boleh pukul. So macam mana nak tahan diri, kasih sayang tu kena kuat, sabar, dan rasa humility. Buat kerja-kerja yang kita rasa, aku ni sampai kena buat kerja-kerja macam ni. Ya, kena buat kerja-kerja tu. You have to do the dirty works tu. Dan barulah benda tu melembutkan hati. Dan Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang menarik. Hadis ini dalam Sahih Muslim, sahih. Nabi kata, al-fakhru wal khuyala, sifat sombong dan bangga diri ada pada orang-orang yang mengembala unta, fi ashabil ibil. Was-sakinatu wal waqar, tenang dan lemah lembut, fi ashabisya, tenang dan lemah lembut pada orang yang mengembala kambing. Maksudnya spesifik kambing, bukan unta, bukan kuda, bukan lembu, kambing. Dan Nabi sebut kesombongan dan rasa tinggi bangga diri itu pada orang yang mengembala unta, dan as-sakinah, tenang, dan juga waqar, lemah lembut, halus, adalah pada orang yang mengembala kambing. Okey. Tengok dalam keadaan Nabi dilatih menjadi orang yang penuh kasih sayang, lemah lembut, tetapi sebaliknya Nabi SAW juga dalam masa yang sama, sebab kita imagine kalau orang tu lemah lembut, kasih sayang, soft spoken, tenang ni, mungkin bukan orang yang berani dan kuat lah. Tapi menjadi pengembala kambing ni, modul dia cover sekali, kena jadi berani dan juga kena jadi kuat. Sebab mengembala kambing ni, satu kena berani, dia bersendirian di tengah padang pasir yang tak tahu mana hujung pangkalnya. Kalau malam tu gelap gelita, tidak ada cahaya, sejuk, boleh dengar macam-macam bunyi, boleh rasa macam-macam perasaan, tapi kena berani. Itu baru deal dengan diri sendiri. Nabi SAW bila jaga kambing, Nabi kena pastikan semua kambing tu tidak tersakiti atau diancam oleh binatang buas, serigala, singa, ular, binatang-binatang yang ada di padang pasir itu. So bila berdepan, siapa yang kena pergi lawan? Nabi SAW. Pengembala kambing tu yang kena pergi lawan. So dia menuntut juga keberanian dan juga menuntut kekuatan. He have to be strong. Dia kena kuat. So dalam lemah lembut ada juga keberanian dan kekuatan. Dan yang terakhir, Nabi SAW, kerana mengembala kambing ni, dia bukan office hour 8 to 5 punch up belah kan. Tak ada. Dia start, it's almost like the whole day thing, 24/7. Pergi beberapa minggu di padang pasir, daripada pagi sampai malam, tidur pun dengan kambing tu. It's around the clock. So bila around the clock duduk dengan kambing, Nabi ada banyak waktu untuk bertafakur, melihat alam. Dalam buku ni, In the Footsteps of the Prophet, Dr. Tariq Ramadan, dia ada satu chapter ringkas je, tapi disebutkan dengan sangat poetik bahawa as a shepherd, young Muhammad learned solitude, menyendiri, beruzlah, patience, sabar, contemplation, tadabbur. Sebab Quran ni datang kena tadabbur kan. Tadabbur ni apa? Dabara. Yang ramai orang student tadabbur ni. Apa maksud tadabbur?
Melihat daripada belakang. Maksudnya lihat makna yang sebaliknya, yang pergi lebih dalam. Bukan sekadar baca at face value, dia kena fikir dengan dalam. Keupayaan boleh fikir dengan dalam datang daripada orang yang boleh ada keupayaan untuk merenung benda dengan dalam juga. Dia tengok alam, dia tengok ciptaan Tuhan. Dia ada that calmness, solitude tu. Sebab tu kita susah nak rasa sebab kita tengok benda short attention span ni. Seminit, 2 minit, seminit, 2 minit kan. Itu pun video seminit orang tengok 3 saat depan je. Lepas tu komen terus. Nabi belajar contemplation dan watchfulness. Watchfulness ni dalam bahasa lain kehati-hatian. Takwa ni apa? Takwa ni adalah kita berhati-hati. Setiap langkah itu ada watchfulness. Rasa bertuhan, rasa diperhatikan. Such qualities were necessary to all prophets to carry out their missions among their people. Semua Nabi perlukan semua karakter ni untuk membawa misi yang mereka bawa. Mereka perlu ada kasih sayang, mereka perlu berani berdepan dengan ancaman, mereka kena kuat, ada waktu kena perang, dan banyak ketikanya mereka perlu contemplate dan dalam kefahaman mereka. He also acquired a deep sense of independence in his life and work, which enabled him to be more successful in the trader's calling he was soon to take up. Maksudnya nanti semua karakter ni juga akan terjemah dalam keusahawanan Nabi SAW tu. Dalam Nabi nanti akan buat bisnes selepas ini. Dan satu lagi perkara adalah, kalau kita fikir dalam sikit, orang yang hidup di padang pasir ni, dia tidak boleh carry many things. Dia kena live a very simple life. Dia kena minimalis. Kan hari ni kita secara umumnya, kita bukan minimalis lah. Rumah kita penuh dengan perabot yang dah tak diperlukan. Dalam tu ada barang yang dah tak diperlukan. And it's everywhere. Hoarders. Penuh dengan. Dan ada datang orang-orang macam Maria Kondo. Semua, apa namanya Maria Kondo kan? Yang spark joy, minimalist. It's a movement. Dan bila orang become minimalist, sama juga bukan hanya dalam konteks barang. Digital life pun jadi minimalist. Digital minimalism hanya 1-2 perkara yang penting kita tengok, lepas tu kita lebih banyak waktu tenang. Itu semua akan meningkatkan kita punya kesedaran ni. Kita panggil apa? Watchfulness ni. Ataupun dia ada istilah lain. Mindfulness. Yang hari ni orang sebutkan. Kena mindfulness, breathing lah, apalah. First, dia kena simplify dulu hidup tu. So, Nabi pergi mengembara, duduk di padang pasir, bawa kambing-kambing ni. Nabi hanya bawa beberapa hal-hal yang penting saja. Dan bahkan makanan pun tidak banyak dan dia kena bersabar dengan very little means. Dan itu melatih Nabi. Sebab tu Nabi nanti lepas dah menjadi Rasul pun, Nabi hidup, boleh tak Nabi nak bina rumah sebesar-besarnya? Boleh. Ada orang akan question. Tak ada orang akan question. Mana-mana king waktu tu kat dunia hidup mewah. Itu yang bila Umar Al-Khattab satu hari datang dan menangis tengok Nabi bangun daripada tikar yang ada bekas tu. Dan Nabi tanya kenapa? Dia kata kings of Persia, orang-orang kat Rom hidup senang lenang baring atas king coil mattress dengan apa hidangan, tapi engkau Rasulullah, kau hidup tidur atas tikar mengkuang ni. Dan Nabi jawab simpelnya, Nabi kata, tidakkah kau gembira wahai Umar, mereka mendapat dunia dan kita mencari akhirat. Dan Nabi hidup, kalau tengok saiz rumah Nabi SAW, kata kecil ni, sangat kecil, lebih besar tandas bilik air rumah kita tu daripada rumah Nabi SAW. Dan kita duk komplain, bila nak pindah rumah lagi besar? So Nabi belajar hidup sangat simple, dan itu juga menjadikan karakter Nabi nanti dalam perjalanan sirah. Nabi tidak terpaut dengan kesenangan dunia tu. Nabi boleh go through hardship. Dan itu satu elemen yang sangat penting, especially dalam konteks kita ni pun, kita nak buat decision yang besar untuk maybe menukar arah hidup, tinggalkan sesuatu yang mungkin haram selama ni kita tak perasan. Tapi bila komitmennya dah terlalu berat, besar, decision tu akan heavy. Macam mana nak buat? Sebab dia ada portfolio tu nak kena selesaikan. Dan satu lagi perkara yang jarang-jarang disebutkan, yang saya baru ni study, ada seorang pakar, dia doktor di medical, dan dia study pasal, pernah dengar circadian rhythm?
Circadian rhythm ni adalah kita punya biological clock. So kita baca hadis-hadis Nabi SAW. Contoh Nabi bangun pada waktu sebelum Fajr. Nabi sebut dalam banyak hadis, Nabi kata tidur selepas Isyak. So saintis ni dia kaji dan dia kata sampai hari ni pun kalau tengok movement-movement yang ada untuk kembali hidup sehat, dia orang akan first kali follow the sun. Circadian rhythm. Search nanti dekat Google, circadian rhythm. Dia adalah kita mula waktu pagi tu, sebenarnya kalau kita tengok semua waktu solat kita ikut apa? Follow the sun, ikut matahari. So kita punya active hours tu bermula daripada subuh sampai malam. Bila malam dah, matahari dah turun, kita pun sepatutnya rest. Dan itu semua ada pengaruh kepada semua aspek dalam badan kita ni. Penghadaman, muscle building, cells repair, macam-macam semua. Dan itu juga satu faktor yang sebenarnya Nabi SAW, bukan hanya Nabi SAW, masyarakat pada waktu itu, selain yang berfoya-foya malam buat pesta tu, selebihnya orang semua tidur pada waktu awal malam. Sebab tu hari ni kalau saya nak bagi contoh lah, kalau kita pergi ke negara-negara yang life quality dia tinggi, dikategorikan sebagai high life quality, kita akan perasan lepas pukul 5 kedai semua dah tutup dah. Kita pun mengarut, kita pun mengamuk, kata mana kedai mamak tak ada 24 jam. Macam mana nak makan? Pukul 9 malam cari kedai makan, tak ada kedai makan yang ada pub je yang buka. Kita pun marah, benda tak progresif. Sebenarnya dia sedang menikmati hidup kualiti yang tinggi. Dan kalau kita study, saya mencadangkanlah bacalah buku-buku tentang macam Why We Sleep. Kajian-kajian hari ini tunjukkan bahawa sunnah Nabi SAW tu is the perfect way of live a healthy life. Apa saja aspek yang Nabi sebut dalam sunnah, soal tidur, soal posisi badan waktu tidur, soal puasa, soal apalah yang Nabi sebut SAW, kalau scientific research ni tak confirm pun kita percaya inilah yang terbaik. Tapi hari ni kita ada opportunity untuk melihat sains juga membuktikan inilah dia yang paling baik. This is the perfect way. Kenapa mengiring ke sebelah kanan bukan sebelah kiri? Kenapa Nabi sebut tidur meniarap tu tidur macam syaitan? Kita baca hari ini research yang mereka tunjukkan kesan buruk tidur meniarap. Walaupun dia tak sebut syaitan sebab dia tak baca hadis tu, tapi kita, it's there. It's there. So kita belajar sirah Nabi SAW bukan hanya nak tahu cerita tu, kita memang nak kena apply. Dan satu benda yang saya perasan adalah kenapa saya pilih untuk sebut soal circadian rhythm ni. Saya waktu start kuliah ni, saya duk fikir, saya ni sebenarnya nak target orang-orang muda. Tapi kuliah ni yang ada jiwanya muda. So bagaimana saya nak communicate certain issues yang saya rasa mungkin nanti rasa tak boleh connect kan? Kau ni cerita pasal apa ni? Kami tak tahu isu apa ni kan? Tapi sebab adik saya ni dia ambil kad-kad ni, dia pergi masukkan dalam TikTok lah, kat mana-mana tu. So dia sampai ke orang-orang muda yang adalah sebahagiannya dah juta view lah. Apa yang benda saya cakap kat sini, yang tuan-tuan tersengguk-sengguk tu, beradak tengok, yang kalau kita perhatikan analytics dia, orang menonton tu daripada 12 malam sampai pagi. The highest time orang consume tu. Saya cakap orang tak tidur ke? Orang buat apa sekarang? Malam-malam tak tidur ke? Tapi that's how. Basically lifestyle hari ni lah. Cuba pergi kedai makan pukul 10. Ramai tak anak-anak masih berada di luar? Ramai. Semua itu ada kesan. Semua itu ada kesan kepada kesihatan dan juga mental health. Jadi sebagai penutup, lama pula dah episod ni kan. Sebagai penutup, satu kita belajar tentang cabaran dan godaan maksiat dan perkara-perkara buruk waktu usia muda yang melata, dan kita semua adalah, Nabi sebut apa sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua adalah pengembala. Semua kamu akan dipertanggungjawabkan akan gembalaan kamu. Kemudian hadis itu bersambung, seorang pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya, sebab gembalaan dia siapa? Rakyat dia. So dia ada tanggungjawab untuk berfikir soal polisi, soal aturan, undang-undang yang menjaga rakyat dia dalam gembalaan dia. Kemudian hadis itu bersambung, seorang lelaki dia akan dipertanggungjawabkan dengan gembalaan dia, isteri dan anak-anak dia. Dan hadis itu bersambung lagi, seorang wanita akan dipertanggungjawabkan akan gembalaan dia, iaitu anak dan rumah suami dia. Dan seorang hamba pun akan dipertanggungjawabkan tentang barang-barang dan amanah yang diberikan oleh dia daripada tuan dia. So semua kita sebenarnya pengembala.
So dalam konteks tadi, kita semua ada tanggungjawab nak kena fikir. Memang tak ada jalan lain. Dah dapat anak dah, tak boleh buat apa dah, tak boleh U-turn dah. Itu adalah tanggungjawab dan yang akan dipersoalkan. Spesifik, mas'ulun anhu. Dalam bahasa Arab, kita tidak bercakap soal kepimpinan dengan terma-terma privilege, keutamaan, kemuliaan. Tetapi bahasa Arab menggunakan perkataan mas'ul, maksudnya dia adalah responsibility yang kamu akan disoal. So, of course, kita baca ni, of course, bukan seronok-seronok dengan, oh, datang macam ni, oh, teruknya Malaysia. Oh, itu bukan tujuannya. Tujuannya untuk membangkitkan rasa sedar dan tingkatkan apa? Ra'in kita ni. Kita punya gembalaan. Kita punya kasih sayang, tegas, berani. Semua skill-skill tu perlu jangan kata saya, Ustaz macam mana saya nak buat, saya tak ada kambing nak gembala. Tak payah gembala kambing. Gembala anak-anak tu. Berapa nak pergi cari kambing sekarang? So jangan disconnect daripada hadis ni. Hadis ni is a living example macam ni kita akan dipersoalkan. Dan just for the sake of recommending, kalau tak pergi cari pun tak apa, sebab saya seronok nak cari. Saya nak faham macam mana gembala kambing ni hidup. Jadi saya ada satu buku dan satu filem ni saya nak cadangkan. Pertama sekali buku. Buku ni sudah terjual lebih 65 juta kopi di dunia. Sudah diterjemahkan dalam banyak bahasa. Tapi ini tahun bila dia tulis 65 juta ni? Sekarang ni dah tentu jauh lebih besar lah nilai tu. Ini tahun 2012. So tahun 2012 dan 65 juta mungkin double lah sekarang. Tajuk buku dia The Alchemist. The Alchemist. Tajuk buku ni The Alchemist ditulis oleh seorang penulis dari Brazil, Paulo Coelho. Paulo Coelho, The Alchemist. Dalam buku ni adalah a very simple story tentang seorang pengembala kambing yang mencari harta karun. Dalam cerita tu, dia sebenarnya watak dia macam watak seorang Muslim. Yes. Dan saya takkan bagilah dia punya tak bolehlah bagi dia punya apa? Spoiler. Nanti tak best lah baca. Tapi cerita ni akan bagi kita rasa macam bila baca tu kita sedang menjadi pengembala kambing tu. Dia bercakap dengan kambing. Dia akan cakap, lebih baik aku bercakap dengan kambing dia bercakap dengan manusia-manusia ni yang menyakiti aku. At least kambing dengar dan tak menyakiti aku. Dan saya difahamkan ia sedang difilemkan. Ia sedang difilmkan. Yang akan berlakon tu Will Smith. Will Smith. Kenal Will Smith? Doakan dia masuk Islam. Saya nampak ada tanda-tanda yang baik pada dirinya dan dia juga sekarang tinggal di negara majoriti umat Islam. Dan ada, insyaAllah sikit lagi, insyaAllah. Kita doakan orang-orang yang ada potensi, orang yang baik-baik ni masuk Islam. Dan disebabkan buku ni dicadangkan kepada saya oleh seorang yang menulis buku ni, dan saya pernah sebut buku ni, jadi saya ingat, saya terjumpa waktu cari novel ni tadi. Waktu kita cerita episod ketiga tentang Ashabul Ukhdud, ingat kisah Ghulam? Ingat tak saya kata ada satu novel yang ditulis beradaptasikan hadis kisah Ghulam tu, yang saya sebut nama buku tu Hikmah Hati kan? So ini buku dia, Hikmah Hati, yang ditulis oleh Dr. Mazli Malik. Buku ni dicetak ataupun diterbitkan 2009. Saya tak tahu, mungkin ada terbitan-terbitan baru yang boleh dicari dan boleh dibaca sebagai tontonan. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, saya fikir panjang nak boleh recommend ke tak boleh recommend ni. Boleh ke Ustaz recommend filem dalam kuliah? 98% daripada filem ni baik. Ada satu lagu je yang dia nak tunjuk kasih sayang antara suami isteri tu. Saya rasa kalau tak ada pun tak apa, tapi director tu masukkan. Cuma menariknya, kisah ni adalah kisah benar. Kisah seorang lelaki beragama Islam, nama dia Muhammad Najib, daripada India. Dia travel pergi cari kerja ke negara Arab dan dia kena scam. Dia pergi tu dalam keadaan isteri dia tengah hamil. Dia nak pergi cari kehidupan yang lebih baik. Sampai di negara Arab ni, dia di scam dan dia telah dibawa ke perkampungan pedalaman Arab Badui dan jadi pengembala kambing. Dia tak dapat hubungi isteri dia, tak hubungi mak dia dan terputus sama sekali selama satu tempoh yang panjang, beberapa tahun. Dan filem ni mengambil masa 15 tahun untuk disiapkan. Dan pelakon tu literally hidup macam watak sebenar sehingga dia jadi kurus kering. Itu bukan CGI, dia betul-betul jadi macam tu. Dan bila tengok cerita tu,
Saya tengok dengan ayah saya. So maksudnya cerita yang baik lah kan, tengok ayah kan. Jadi tengok yang tu memang gripping, rasa macam sakitnya hidup dia. Diadaptasi daripada buku yang ditulis berdasarkan kisah Muhammad Najib ni yang terjual berjuta-juta di India, so mereka filmkan. So filem ni ada di platform yang popular, streaming platform, saya tak nak sebut nama, carilah pandai-pandai. Nama filem dia The Goat Life. Kehidupan kambing. Bahasa Tamil ataupun Malayalam dia adalah Adujividam. Ada tu kambing dalam bahasa Tamil. Adujividam. Nantilah saya bagi dekat WhatsApp ke. Tapi kalau dalam English diletak The Goat Life. The Goat Life. G-O-A-T. The Goat Life. Lagu-lagu dalam tu banyak yang diadaptasi daripada ayat Quran. Contohnya doa Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ada seorang komposer nama dia A.R. Rahman, dan dia kompos, bila tengok tu baru macam boleh feel, oh macam ni lah mungkin Nabi Musa yang dah travel jauh daripada Mesir sampai ke Madian dan berdoa dalam keadaan broken. So cerita tu adalah kisah sebenar, real story, bukan rekaan, bukan skrip tambah-tambahan, tapi dia adalah true story. Itu akan memberikan buku ni, The Alchemist, dengan novel tu, dengan cerita tu akan bagi kita boleh appreciate sikit macam ni hidup jadi pengembala kambing. Sampai lelaki tu akan lupa bercakap. Macam mana nak bercakap dengan orang? Sebab dia stuck dengan kambing-kambing tu. Jadi ini bukan filem review, ini adalah kuliah sirah impak sosial. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita hidayah, petunjuk supaya kita faham hidup Nabi SAW dengan kefahaman yang betul, yang baik, yang mendalam, yang kemudian meresap dan diterjemahkan. Maksudnya bila kita buat perkara-perkara yang kita sebutkan ni, kita nak ubah, kita lakukan kerana kita cinta pada Nabi SAW. Kan dulu kita cerita nak tunjukkan cinta ni macam mana? Macam ni lah nak tunjukkan cinta Nabi SAW. Kita cuba ikut Nabi SAW dalam semua aspek kehidupan. Jadi moga Allah SWT tambahkan hidayah dan berikan petunjuk. Sekian sekalian baik daripada Allah SWT, yang terkurang dan tersilap tu daripada kelemahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.